ataupun penggunaan hasil idea kreatif semestinya dapat diketengahkan lagi sebagai salah satu kemahiran jika ia dimanfaatkan dengan betul. Biarlah musnah kini semua bahagia, tiada cerita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini Ekstra hari Sabtu 13 hari bulan Mac bersama saya Segita dan juga rakan pengacara saya Fatin Hamimah Yusof. Dan anda di rumah, apa pun yang anda lakukan pada hari Sabtu ini, kami berharap anda terus kekal positif, ceria dan bertenaga seperti kami berdua. Awak bertenaga, Fatin? Sangat bertenaga. Sebab hari ini merupakan kata WHI Ekstra. Kita kena segalanya ekstra lah. Dan pastinya hari ini kita nak kongsikan dengan anda pelbagai perkara yang menarik nak anda dengar dan terus bersama kami. Dan Sugi, seperti biasalah, walaupun hari Sabtu kita orang kata santai-santai, kita tetap nak mengingatkan penonton-penonton kita berkenaan dengan COVID-19 ini, yang mana kalau kita boleh kongsikan statistik semalam, kes terbaru iaitu 1,575. Ini saya kira macam satu angka yang menariklah juga, dah turun kan. Dan juga angka sembuh iaitu 2,042 dan menyebabkan 3 kematian, dan keseluruhan kes iaitu 320,939, Sugi. Tahniah kepada semua orang yang bersama-sama dalam meningkatkan kes sembuh dan mengurangkan bilangan kes baharu. Tapi kalau kita lihat taburan kesnya pula, sememangnya di Selangor kes masih lagi tinggi. Jadi sama-samalah orang Selangor kita membantu dalam menurunkan bilangan kes. Dan kalau boleh, kami juga ingin kongsikan sesuatu yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ramai yang mungkin bertanyalah, boleh saya rentas negeri ataupun bilalah boleh kami rentas negeri? Ini dia, mereka berkata bahawa rentas negeri bersabar, masanya akan tiba. Jadi kalau anda boleh baca di situ, mereka berkata bahawa bermula majlis tahlil yang dihadiri 40 ahli keluarga termasuk dari Johor, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang, akhirnya menjadi satu kluster apabila 15 daripada mereka itu disahkan positif COVID-19. Dan kini, Fatin, kontak rapat keluarga telah menjangkiti kontak rapat di tempat kerja serta yang geng jogging dan geng main golf. Jadi nak rentas negeri, mereka berkata kita tak pernah kata tak boleh balik untuk ziarah ahli keluarga yang meninggal atau atas sebab yang lain, tapi baliklah dengan berhati-hati dan patuhi SOP sepenuhnya. Betul. Walaupun kelonggaran telah pun dibuka, tapi janganlah lupa diri, ambil mudah dengan apa saja kemudahan dan juga kelonggaran SOP yang diberikan. Kita tetap lagi masih belum benang, orang kata, untuk kita turunkan angka positif, untuk kita kembali semula seperti sedia kala. Ya, betul. Dan ini pula, Fatin, mungkin bagi yang keluar bersenam, ini satu saya rasa dilema jugalah. Kadang-kadang kita nak bersenam tapi tak tahu perlukah saya pakai pelitup muka saya ketika bersenam. Ini juga update daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jawapannya tidak perlu memakai pelitup muka semasa bersenam. Lepas tu jangan bersenam jarak yang dekat. Kena jauh sikitlah, walaupun ajak geng pergi bersenam, tapi kena kekalkan jarak fizikal. Jangan bersembang, jangan nak selfie dan sebagainya. Dan juga jarak fizikal ketika bersenam, iaitu senaman statik kalau boleh 1 hingga 3 meter ataupun senaman dinamik 3 hingga 5 meter. Itu yang sebaiknya. Okey, jadi anda di rumah seperti biasalah ikut perkembangan terkini, ikut apa yang sahih dan ikut SOP yang ditetapkan sepenuhnya. Baik, Fatin, topik kita pada hari ini WHI Extra, pastinya ada sesuatu yang ekstra seperti yang Fiza dan saya kongsikan semalam. Topiknya adalah idea kreatif. Tapi sebelum itu, ingin kami kongsikan bersama dengan anda satu TikTok pilihan penerbit kami yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. 5, 4,
3, 2, 1, watch me. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy. Hey y'all, so today's glitter wine glass ended up being one of the easier ones that I've done. Now I don't sell the glitter wine glasses that I make on TikTok, I only sell the hand-painted ones in my Etsy shop. However, you can rest assured that I do walk around acting like I'm fancy drinking out of these at home. There's just something about drinking out of these glitter wine glasses that I just love. I'm talking I'll even drink my husband's sweet tea out of it while I'm eating my lunch with a sandwich. A little tip if you plan on making these at home, for each colored glitter, make sure you have its own designated sponge brush. It'll help prevent the mixture of glitter colors on the glass. You won't prevent it 100%, but it definitely helps. Remember to remove the electrical tape when the final layer of Mod Podge is still wet. It'll help keep the glitter from sticking to the tape. As per the dishwasher safe Mod Podge instructions, allow your glass to cure for 28 days. Don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Wow. Saya suka yang last, awak suka yang Kan last tu tak? terpesona saya. Saya tak sangka macam ada idea-idea kreatif yang ini yang boleh diketengahkan dan mungkin juga boleh memenuhi masa lapang kita, kan? Betul tak? Mungkin pada hari Sabtu ni ada juga yang tengah memerah jus kreativiti Nah, mereka. betul lah tu. Okey, itu sebenarnya ada kaitan juga dengan topik yang nak kami kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dengan anda penonton di rumah berkenaan dengan Lactogrow. Lactogrow nombor 54, jom main lompat-lompat. Kalau tadi idea kreatif, ini kita main lompat-lompat sekejap. Tips ini dibawakan oleh Nestle Lactogrow untuk keluarga yang ceria dan sukakan melakukan aktiviti bersama. Tips inspirasi Grow Happy nombor 54, kenal gelaran keluarga. Aktiviti senang dan menyihatkan satu keluarga. Jom beli tali skipping dan main 0 point dengan si manja. Selain dapat memupuk cara hidup sihat dan berseronok, si manja dan keluarga pun dapat mengeluarkan peluh, kan? Boleh juga mainkan muzik dan menarik ikut lompatan tali skipping. Jom. Mood si manja akan ceria bila perutnya selesa dan cubalah Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Rotary untuk keselesaan perutnya. Okey, baik. Hari ini kami dah berikan anda dua inspirasi, idea kreatif, main lompat-lompat. Okey, baik. Sebelum kita nak berkongsi apa yang istimewa pada hari ini, kami nak ingatkan anda untuk ke Facebook WHI Extra ataupun WHI TV3 di Instagram dan kongsikan mungkin anda ada apa-apa idea kreatif ataupun apa-apa yang anda sendiri nak kongsikan bersama dengan anda. Baik, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan bersama kami. Wanita hari ini. Kembali dalam WHI Extra Idea Creativity Sugi. Tapi sebelum tu kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan laporan ini. Silakan. Kreativiti dapat ditafsirkan dengan kebolehan dan keupayaan dalam mencipta sesuatu yang baharu. Walau bagaimanapun, tidak semua orang mempunyai keupayaan berfikir dan melahirkan idea baharu yang unik dan menarik. Ada yang menjadikan hasil idea kreatif mereka sebagai satu hobi di masa lapang dan dianggap sebagai terapi. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai satu sumber pendapatan. Mempunyai idea kreatif dalam memperbaharui atau mencipta sesuatu bukan hanya sebuah bakat semata-mata, tetapi kemampuan ini juga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan sentiasa membuat latihan. Bagaimanapun, penggunaan hasil idea kreatif semestinya dapat diketengahkan lagi sebagai salah satu kemahiran jika ia dimanfaatkan dengan betul. Apa yang membezakan bakat idea kreatif ini adalah ia tidak dapat diperoleh oleh semua orang. Namun mempunyai kemahiran dalam berfikir luar kotak atau sebaliknya, kedua-duanya haruslah sentiasa dipraktikkan sebagai latihan sehingga mahir. Mempunyai pelbagai idea kreatif dalam mencipta atau memperbaharui sesuatu ternyata membantu untuk terapi minda seseorang.
justru dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dan melahirkan generasi yang celik intelektual, kreatif dan mampu berfikiran kritis dalam melaksanakan tugasan. Wow, macam-macam ya Fatin. Ada orang menggunakan kreativiti mereka untuk menjana pendapatan, ada orang sekadar sebagai terapi untuk minda mereka. Dan kalau kami berdua ni tak tahulah awak ada apa-apa? Saya adalah mungkin kena perlu usaha lebih untuk asah lebih. Apa orang kata usaha tu. Sebab kalau saya tengok tadi tu macam-macam yang saya rasa tak pernah terfikir pun. Kalau saya bayar je, beli je. Okey. saya akan mengangguk sahaja sebab saya pun walaupun saya suka benda-benda art and craft ni tapi usaha itu kurang sedikit. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kami ingin memperkenalkan tetamu-tetamu yang akan bersama kita pada hari ini dalam talian. Kita bersama dengan Puan Sasha Basir. Hello, selamat tengah hari. Okey, itu dia. Puan Sasha Basir, Puan Azura Abdul Karim dan juga Muhammad Darwisi. Kalau boleh dengar clear, babai-babai sikit kita nak tengok. Boleh. Okey, kesemuanya boleh ya mendengar kami secara jelas? Dengar, okey. Okey, mungkin kita nak mulakan dengan Azura dululah. Bagaimana sebenarnya tercetusnya kalau kita tengok di Instagram banyak idea-idea kreatif yang dikeluarkan Azura sendiri. Pertama kali rasa memilih untuk mengambil pendekatan idea kreatif inilah yang saya nak lakukan. Bila dan bagaimana tu? Kongsikan. Okey, terima kasih Fatin. Okey, idea ni tercetus pada mulanya sekadar nak belajar. Secara hobi. Tapi bila dah mula, rasa macam benda ni boleh go far lah, kan? Saya mula belajar selepas saya berhenti dari Media Prima. Dan saya cuba meloporilah seni Zico Patch. Daripada situ saya belajar dengan berguru dan selepas saya cuba buatlah sebab sebenarnya nampak macam mudah tapi sebenarnya tidak sebab dia punya kena perlu penelitian yang sangat menguji kesabaran kita. Tapi bila dah start, saya lihat benda ni bukan sekadar menjana kata sub pendapatan, tapi ia sebenarnya macam media terapi. Okey. Sebab dia menguji kita punya kesabaran, the challenge kita punya ability, kan? So saya memang sukalah sebab benda ni memang seni ni memang ilmi. Saya memang suka seni dan saya lihat benda ni memang perlukan passion. Passion and patience. Itu amat betul saya kira. Passion dan patience, kesabaran itu amat penting. Baik, sebelum kami nak tanya kepada tetamu-tetamu yang lain, ingin kami minta bantuan daripada tetamu-tetamu kita. Kalau boleh, anda mutekan dahulu mic anda sehingga giliran anda untuk bercakap. Ya? Okey. Sekarang nak tanya kepada mungkin Darwishi. Terus boleh kongsikan bagaimana dan macam mana Darwishi mula dalam bergiat dalam bidang seni ataupun macam mana dapat idea-idea kreatif ini? Melukis atas daun. Kalau sebenarnya saya start melukis daripada kecil lagi lah, daripada bangku sekolah. Tapi saya mula aktif, semakin aktif bila saya melangkah ke universiti di mana saya mengambil kos architecture. Jadi asalnya saya banyak melukis bangunan-bangunan, lukisan-lukisan yang detail lah maksudnya. Tapi semenjak daripada PKP, macam selalunya saya akan beli barang seni di kedai seni yang berdekatan universiti. Jadi bila PKP ni macam kita susah nak dapatkan barang-barang tu. Jadi saya hanya gunakan apa yang ada lah. Macam sebelum ni saya ada melukis di atas face mask, atas daun, atas papan, atas hidung aiskrim, macam-macam lah. Apa-apa yang kita boleh dapat
Maksudnya boleh dapat kat rumah je. Itulah Okey. kreativiti sebenarnya. Tapi Darwish nak tanya juga, mungkin Darwish boleh kongsikan yang kita sedang melihat sekarang ni, lukisan atas daun ni. Bagaimana daun apa tu, cat seperti mana, mana dapat ideanya? Oh, waktu ni macam saya macam nak cari benda yang senang je. Saya nak cari yang benda yang berunsurkan flora. Jadi macam saya nak lukis bunga, tapi saya fikir macam nak lukis atas apa. Jadi waktu tu saya melilau-lilau kat luar rumah macam tu. Okey. Jadi macam nampak pokok depan rumah macam Boleh lah. boleh lah apa kata kita manfaatkan daun tu kan. Okey. Itu cerita berkenaan dengan Darwish kongsikan. Mungkin Azura sendiri boleh kongsikan dengan kita. Kalau kita lihat konsep-konsep yang dicetuskan lebih kurang sama dan juga menepati cita rasa orang kata zaman moden sekarang ni lah. Bagaimana agaknya mengekalkan orang kata mengikut cita rasa sekarang ni dan Azura akan hasilkan? Okey, ramai yang tidak memahami teknik decoupage kan. Dia ramai yang fikir benda ni stiker. Tapi memang ada teknik dia menampal atau menempel atas tiffin ataupun kolej kan. Ya. So kalau sebenarnya kita gunakan serviettes. Tahu kan Fatin? Sekitar serviettes. So macam yang ada pada saya sekarang ni, serviette dia macam gini. Dia sejenis okey, macam kita guna wallpaper di rumah tu ke? Bukan, dia serviettes. Serviette tisu. Tisu, okey. Okey, yang kita boleh makan di restoran atau kita guna di rumah. So saya ada beratus serviette untuk pilihan. Jadi dalam serviette ni dia banyak tema, ada tema floral, ada tema daun, ada abstract, ada Ottoman design. Jadi even yang satu ni saya jumpa batik. Dia. Wow. Oh, cantik. Cantik. Wow. Okey. Maksudnya maksudnya pemilihan ni boleh dibuat apa saja yang kita inginkan ataupun telah tersedia dan kita hanya pilih. Bagaimana? Macam ni, macam saya dengan customer, saya bagi mereka options untuk pilih. Sebab saya ada beratus kan, jadi boleh pilih apa yang diorang nak ikut tema. Dan inilah sebenarnya yang motivate saya untuk teruskan membuat benda ni, sebab benda ni memang makan masa yang agak lama untuk setiapkan. Macam dalam video sekarang ni, kalau kita lihat, dia banyak proses. Daripada tiffin kosong begini, kita perlu melalui proses letakkan gesso macam gini. Okey, gesso. Ini macam undercoat lah. Kalau kita nak cantik. Dan kemudian baru kita letakkan background colour. Macam gini. Okey. So lepas tu barulah kita tampal macam gini. Kita tampal dengan tisu. Kalau tisu yang ini, kalau nak tengok, ini dia punya tisu pun ada. Ini dia. Okey. Maksudnya proses yang terlibat adalah beberapa proses dan sebab itulah memakan masa ya. Betul. Kalau diorang ada customer nak satu hari, saya kata memang tak boleh. Sebab saya kata benda ni tak boleh rushing, nanti tak kemas. Satu lagi sebab utama, kita perlukan masa untuk pengeringan bagi setiap lapisan. Kalau tidak, nanti dia akan beri kesan yang tak berapa kemas bila dah siap. Jadi macam sekarang ni yang di kaca TV sekarang ialah kita sapukan glaze. Glaze ni is lapisan sebelum final, sebelum kita letak varnish. Untuk glaze saja kena buat 5 lapisan. Okey, itu berkenaan dengan orang kata decoupage daripada Azura. Mungkin sekarang ni kita nak bawa penonton melihat pula kreativiti yang dihasilkan oleh Shasha Basil yang telah pun bersedia di talian. Shasha? Ya. Okey. Kalau kita tahu Shasha membuat sesuatu yang orang kata mengekalkan. Kalau ada perabot tu boleh cantikkan balik perabot tu. Betul. Betul. Tapi selalunya lelaki kalau suka bertukang-tukang ni, tapi macam Shasha memilih, bagaimana agaknya tercetus minat pertama kali tu Shasha?
Okey, untuk saya, arwah atuk saya di Australia dulu, saya selalu melawatnya semasa saya ada cuti sekolah kan, masa saya umur 6, 7, 8, 9 tahun gitulah. Dan dia pandai buat benda ni semua. Dia memang pandai untuk cantikkan barang dan dialah yang mengajar saya untuk menggunakan penukul, bagaimana untuk menukul paku ke dalam kayu, bagaimana nak gunakan sandpaper, dia yang mengajar saya untuk mengecat. Jadi saya dah diajar kemahiran tu bila saya kecil lagi. Dan bila umur dah semakin meningkat ni, kita wanita, kita semua suka barangan yang cantik, barangan yang unik, yang unik. Tetapi kadang-kadang apa yang kita nak tu mungkin tak ada di pasaran. Atau kalau yang kita suka pun terlalu mahal. Jadi apakah penyelesaiannya? Ialah untuk menggunakan barang-barang yang sedia ada dan mencantikkannya dengan kemahiran yang ada. Mengikut cita rasa kita sendiri. Kita boleh memilih kita nak warna apa, kita nak desain apa. Semua kita boleh pilih sendiri. Itu adalah satu daripada dia punya manfaat lah. Okey. Jadi mungkin Sasha boleh kongsikan lah. Orang kata refurbishment ataupun pengubah suaian ini kan. Boleh dijadikan satu terapi juga sebab kadang-kadang kita bosan tak tahu nak buat apa. Kita tengok adalah satu kata macam kita lihat di skrin ni ada satu stool yang kosong, kita letak kain fabric di atasnya dan cantikkannya. Dan buat masa sekarang ni apa yang projek yang Sasha tengah uruskan? Okey, untuk saya sekarang, saya selalu kadang-kadang ada juga jiran saya yang cakap, saya ada kerusi lama ni. Saya tak tahu nak buat apa. Ada sesiapa nak tak? Saya antara yang first. Saya cakap, saya nak. Okey. Saya ada idea dan saya pun sekarang ni ada kat rumah pun satu kerusi plastik warna putih yang saya nak gunakan teknik yang sama macam Kak Azura cerita tadi, iaitu decoupage untuk mengubah rupanya. Macam saya suka pergi kedai second hand, kedai barangan terpakai sebab macam Sasha cakap lah, kadang-kadang benda yang kita nak tu mahal. Jadi di kedai barangan terpakai lebih murah dan kita boleh ubah suainya. Jadi betul. Adakah kedai barangan terpakai tempat Sasha gemari untuk orang kata pergi? Ya, terlalu gemar sebenarnya. Dan juga bila saya melancong di KD Malaysia, contohnya di Penang dan juga di Melaka. Melaka saya ada satu kontak yang dia memang selalu dapat barang kayu, contohnya seperti kayu daripada rumah lama, rumah kampung lama. Dan saya banyak menggunakannya untuk membuat benda lain. Contohnya yang terbaru ni. Cantiknya. Saya ada buat satu meja hitam dan putih menggunakan kayu daripada rumah kampung yang lama. Saya juga pernah menggunakannya untuk membuat perhiasan di dinding sekali. Okey, Sasha. Kalau idea kreativiti ni selalunya kita nak turunkan dekat anak-anak, luangkan masa bersama anak-anak. Untuk Sasha sendiri bagaimana? Anak-anak dah mula minat ke belum? Ya, kalau dia orang tak minat pun saya dedahkan juga. Sebab pada pendapat saya ini adalah satu kemahiran hidup yang makin lama akan menjadi makin penting. Sebab takkan barang kita yang kita dah ada kat rumah tu, kalau dah lama sikit, dah nampak kurang dah pudar sikit daripada zaman dulu kan. Takkan kita nak buang macam tu je. Tak boleh kan. Sebab mungkin barang tu dari segi strukturnya dia masih okey. Macam kerusi tu dia masih kuat lagi. Tapi cuma rupanya sahaja yang kita kurang minat sekarang. Jadi dengan menggunakan kemahiran seperti mengecat apa semua, kita boleh tukar rupanya untuk mengikuti cita rasa kita pada sekarang. Okey, baik. Maaf kami mencelah Sasha. Sasha tunggu dahulu dalam talian bersama dengan Puan Azura. Kami nak tanya Darwish pula. Darwish, selain daripada apa yang kami lihat tadi, lukisan atas daun, mungkin Darwish boleh kongsikan juga apa antara idea-idea kreatif yang Darwish pernah bekerja atas ataupun yang di belakang Darwish apa sedang dijalankan. Macam yang ni yang agak barulah sebenarnya. Saya ada lukis potret Gigi Hisham di atas pelitup muka lah. Yang ni sebagai penghargaan kepada beliau. Maksudnya untuk simpanan lah kan, bukan untuk dipakai lah. Untuk simpanan. Okey. Tapi nak tanya Darwish, adakah Darwish apabila Darwish ingin orang kata express seni itu, adakah Darwish akan mencari
bahan asasnya seperti daun, emas ataupun Darwish akan gunakan canvas juga. Ada kotak ni nampak macam ice cream sticks kat belakang tu. Yang macam kebanyakannya saya guna kertas, tapi sejak akhir-akhir ni saya guna apa yang ada lah. Sebab saya macam sedar lah, macam benda di sekeliling kita, macam apa-apa pun boleh dijadikan karya seni. Bukan hanya di atas kanvas, di atas kertas lukisan, apa-apa je kita boleh jadikan hasil seni. Okey. Darwish, fine art ke? Seni reka? Saya pelajar tahun 2 architecture. Architecture. Okey. Selain melukis, boleh melukis dengan cara orang kata architecture. Okey, kita nak tanya kepada Azura lah seterusnya. Kejap lagi kita akan berbalik kepada Darwish dan juga Shasha. Azura, mungkin untuk perancangan masa depan bila nak puasa ni kan ada tak apa-apa yang mungkin dalam fikiran? Okeylah, nak buat macam ni pula lah. Okey. Macam seperti yang Darwish cakap tadi, sebenarnya teknik decoupage ni boleh di... What? Hello? Ya, teruskan Azura. Teknik decoupage ni boleh bukan sahaja digunakan pada tiffin, tapi boleh digunakan pada barang-barang plastik, kayu, permukaan kayu, plastik, kaca, even handbags kan, bag lama pun boleh guna, tapi dia ada teknik dia sendirilah. Dan untuk raya ni memang saya fokus kepada tiffin untuk jadikan hamper raya. Dan ada dia punya design-design yang sesuai untuk diberi digunakan untuk bagi mood raya tu. Okey. Saya kira ini boleh dijadikan kalau pakai baju raya warna hijau boleh matching dengan tiffin ataupun konek itu sekali lah. Okey. Cantik. Dan mungkin Azura juga boleh kongsikan lah. Mungkin ramai juga berminat dengan decoupage ni tapi tak tahu macam mana nak bermula kan. Mungkin ada apa-apa tips yang boleh Azura kongsikan. Bagaimana mereka boleh mula ataupun di mana kalau tak boleh guna serviet, guna kertas dahulu ke macam mana tu? Okey, decoupage ni kena berguru sebenarnya. Dia tak dalam YouTube pun ada, tapi saya rasa my advice perlu berguru sebab dia punya teknik tu agak tricky sikit. Dia kalau kita tengok dekat YouTube dia takkan ajar penuh. Kan? Jadi kalau bila dia berguru, mana tak betul kita boleh tanya. Kan? Sebab lebih lagi kalau kita tengok cikgu kita buat sangat smooth. Macam powder kan. Tapi kita tak kemas. Nanti dia akan beritahu lah kenapa mungkin ni kurang atau ni terlebih kan. Tapi kalau kita belajar from YouTube ni, saya rasa tak banyak yang kita dapat lah. Boleh tambahkan ilmu tapi tak orang kata sesuai lah. Mungkin juga Azura ada melakukan kelas kalau mereka nak ikuti? Kelas belum lagi. Tapi cikgu tu saya ada. Cikgu tu saya boleh recommend lah. Cikgu mengajar saya dulu ya. Baik. Okey, nak tanya kepada Shasha pula. Shasha, mungkin Shasha ada apa-apa orang kata perancangan untuk raya nak buat perabot yang diubah suai pula. Ada apa-apa? Sekarang ni nak kena jimat-jimat kan? Untuk raya. Okey, untuk raya tahun ni saya memang tak cuba untuk membuat detail-detail atau elemen vintage Melayu lah di rumah saya. Dan saya sekarang ni memang dalam proses untuk membuat beberapa, saya nak cuba buat satu lagi perabot menggunakan kayu daripada rumah kampung lama yang vintage. Dan saya pun akan cuba apa yang sudah cerita iaitu barangan decoupage. Saya pun nak cuba decoupage di atas kayu sebenarnya. Kalau kita tengok baldi, mop semua sama. Kalau comparekan baldi kat rumah saya berbeza tu. Okey. Shasha mungkin teruskan. Sebab saya rasa yang kita tengok baldi tu kan, sebab saya rasa semua barang yang kita memiliki berhak untuk cantik. Gitu. Tak kisahlah dia penyapu ke, dia baldi ke apa. Semua berhak untuk cantik. Berhak ya. Berhak ya. Okey, mungkin Shasha boleh kongsikan juga selain daripada pengubah suaian orang kata perabot ataupun apa-apa yang baldi ataupun stul kan. Apa antara seni halus yang Shasha ada kemahiran? Sebab saya lihat ada macam painting juga yang dikongsikan di Instagram dan tadi kita lihat di skrin juga.
Ya, betul. Saya banyak juga buat lukisan di atas kanvas menggunakan cat akrilik. Saya suka guna cat minyak juga, tapi masalah dengan cat minyak ialah ia mengambil masa yang lama sangat untuk kering. Jadi kesuntukan masa, kita kadang-kadang seperti topik hari ini kan, kalau weekend sahaja, kita ada hari Minggu saja, kita tak cukup masa untuk membuat lama punya projek kan. Betul. Jadi saya suka menggunakan akrilik di atas kanvas dan tak berapa buat yang terlalu besar lah. Biasanya 2 kali 3 kaki atau macam tu. Dan kadang-kadang kalau saya dah buat tu sebab the fun is in the process lah seperti orang cakap kan. Bila proses kita melakukannya itulah yang paling menyeronokkan. Bila dah siap tu kita pun kadang-kadang lepas seronok lah. lama. Betul. Okey. Syasha, saya rasa dah ramai dah tu yang berminat nak tengok hasil-hasil aktiviti dari Syasha. Kongsikan Instagram Syasha. Okey, Instagram saya senang saja. Nama saya iaitu @SashaBashir. Dan di laman IG saya banyak buat IG story live, IG story seperti mengenai ni lah. proses. Okey, baik. Terima kasih Sasha. Nanti kami akan usah-usah tengok lagi apa antara idea-idea kreatif daripada Sasha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita nak tanya Darwish pula. Darwish, apakah antara projek yang Darwish tengah lakukan sekarang ini? Ataupun boleh tunjuk kat skrin ada apa-apa selain daripada yang ditunjukkan tadi? Kalau projek terkini saya dalam rancangan saya untuk raya. Saya nak jadikan lukisan-lukisan saya yang kebanyakannya rumah-rumah Melayu lah saya akan ambil untuk dijadikan kad raya. Wow, kad raya. Dah lama saya dengar seseorang cakap kad raya. Kad raya. Selalu dalam handphone je kan? Sebab sekarang pun kita tengok macam kurang orang gunakan kad raya. Apa kata kita hidupkan balik budaya memberi kad raya. Jadi saya rasa tu adalah satu inisiatif yang baik lah untuk semua rakyat kita. Okey, Darwish, mungkin ada kawan-kawan Darwish di luar sana yang mungkin berminat dalam idea kreatif ni tapi tak tahu macam mana nak mulakan. Untuk Darwish sendiri, macam mana kita nak pupuk minat untuk kita ambil masa sedikit, cuba galakkan mereka untuk mencuburi idea kreatif ni. Silakan. Macam kalau bagi saya, first step tu penting lah. Kalau macam kita tak boleh nak tunggu bila kita sedia sepenuhnya baru nak start. Maksudnya kita kena start je. Kita belajar dalam proses. Bila kita buat benda tu, kita belajar benda tu. Macam saya pun asalnya bukanlah daripada kelas seni. Sekolah saya pun saya memang tak ambil subjek seni, tapi saya banyak rujuk kepada YouTube, kawan-kawan. Tengok internet, itulah inisiatif saya untuk belajar seni lukis. Okey, jadi maksudnya penting seperti yang Darwish katakan, kita harus enjoy ataupun nikmati prosesnya. Darwish, boleh terus kongsikan Instagram Darwish supaya mereka boleh melihat hasil-hasil idea kreatif Darwish. Instagram saya boleh ikuti Wish Lukis, Wish_Lukis. Di sini saya banyak kongsikan lukisan bangunan lah terutamanya sebab saya pun studi kita dapat arkitektur. Dan selain bangunan adalah banyak-banyak lukisan lain yang memaparkan guna material yang menarik lah. Saya banyak kongsikan di Instagram. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Darwish atas perkongsian. Teruskan untuk menghasilkan idea-idea kreatif. Okey, dan juga Puan Azura mungkin boleh kongsikan laman Instagram juga bagi mereka yang mungkin sudah pun berminat nak buat tempahan event untuk raya ataupun nak mempelajari lebih lanjut mengenai decoupage. Okey, boleh ikuti Instagram saya @azurakarim_. Saya banyak jugalah berkongsi gambar-gambar tiffin yang saya hasilkan dan saya hantar kepada pelanggan. Dan juga ada video juga dalam IG story. So dekat situ nanti saya akan share juga kan WhatsApp link juga untuk diorang direct communicate dengan saya. Baik. Saya salah seorang yang akan communicate dengan Azura lepas ni. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Azura, kepada Darwish dan juga Syasha kerana bersama dengan kami WHI Extra kongsikan mengenai idea-idea kreatif. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, jaga diri. Selamat berhujung minggu. Okey, baik Fatin. Itu dia antara idea-idea kreatif yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton WHI. Saya kira ini adalah antara idea-idea yang luar biasa juga. Tak selalu kita lihat orang lakukan ini. Jadi mungkin boleh dijadikan inspirasi buat anda di rumah dan nikmati proses itu. Banyak lagi nak kami kongsikan selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Kami nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini.
Kembali dalam Wanita Hari ini, dalam segmen tajaan kami ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan anda. Dan bersama saya, Nur Atira Samsudin, jurucakap Jamu Jelita. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar, Fatih? Pertama kali kita kembali bersama. Apa yang menarik nak dikongsikan hari ini, Atira? Silakan. Okey, terima kasih, Fatih. Dan Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Dan selamat sejahtera saya ucapkan. Okey, Fatih, sebenarnya buat penonton Wanita Hari ini, saya nak share kepada anda yang mana tengah menyaksikan Wanita Hari ini dan anda masih belum mencuba produk Jamu Jelita. Hari ini saya nak sharekan 3 perkara kenapa anda wajib cuba produk Jamu Jelita. Okey, yang pertama kerana anda perlu tahu bahawa produk kami merupakan produk yang diyakini pengguna dan berada di pasaran hampir 10 tahun dah, dan keberkesanannya bukan rahsia lagi. Ramai yang kalau beli pasti repeat order sebab produk ini betul-betul memenuhi keperluan pengguna dalam membantu mereka mendapatkan kulit yang diidamkan. Dan yang kedua adalah kerana produk ini merupakan produk yang selamat penggunaannya dan ada uji kaji makmal serta ada pengkelasan makanan. Jadi pengguna boleh amalkan tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga, Fatin, produk kami tiada produk tiruan. Jadi di setiap botol produk kami kepilkan pelekat hologram. Jadi anda boleh scan, cek sendiri dan tengok si betul ke tak produk ini original atau tidak. Seperti produk yang kita bawakan hari ini iaitu Puak Pinky Plus. Kita boleh tengok macam mana sekarang kita ni kalau nak cantik macam-macam kaedah, Fatin. Ada yang suka dapatkan kesan daripada menggunakan orang kata apa, treatment berikan kesan pantas, ada yang suka menggunakan cara tradisional ataupun seperti yang di kaca TV, kita menggunakan kaedah dulu. Pakai timun di mata dan sebagainya. Tapi dengan penggunaan Puak Pinky Plus ni, saya nak share kepada anda, kadang-kadang ada benda yang kita rasa leceh nak buat, anda cuma boleh amalkan Puak Pinky Plus ni kerana produk ini banyak maklum balas yang kongsikan dengan mengamalkan Pinky Plus, kulit dah makin cerah, Fatin. Tak ada lagi kekusaman kulit, jeragat pun makin pudar. Dan Alhamdulillah ini adalah semua kerana pengguna yang dah konsum produk ini secara konsisten dan kerana bantuan 20 bahan dalam produk ini yang antaranya adalah ramuan buah-buahan beri yang tinggi dengan vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10, ada tomato dan kandungan lycopene yang bantu mencerahkan kulit, mengimbangkan pengeluaran minyak dan bantu kulit jadi lebih glow, jadi bersih. Jadi dah tak perlu dah orang cakap apa mendapatkan kaedah rawatan yang membahayakan kesihatan kita, membahayakan kulit kita ataupun membuang masa dengan lakukan perkara yang kadang-kadang kita ni tak sempat nak buat pun. Jadi anda hanya amalkan Puak Pinky Plus ni, alhamdulillah ini adalah produk yang akan bantu anda untuk dapatkan kulit yang anda idamkan. Dan kalau nak ikutkan 20 bahan dalam produk ini, kalau kita nak amalkan setiap satu dalam rutin harian pasti mahal sebab ada pelbagai jenis buah-buahan. Ada buahan yang macam tu di kaca TV, ada manggis, ada juga grape seed, ada strawberry, ada hawthorn berry, ada roselle. Jadi kita formulasikan 20 bahan dalam botol Puak Pinky Plus ni dan semua produk ini sebenarnya anda boleh amalkan buat anda yang ada masalah kulit dan lelaki dan wanita juga. Dan sebenarnya ada 2 pack, Fatin. Kalau depan Atira ni pack kecil RM39.90 dan yang besar ni RM50.90. Beza dia yang kecil boleh amalkan 2 hingga 3 minggu, yang besar sebulan. Baik, itu berkenaan dengan produk itu. Dan ini Pearl White Pine Top Fiber bagaimana pula? Okey, ini adalah produk yang Atira tahu lumrah kehidupan kita ni sebagai rakyat Malaysia, kalau melanda kebosanan kita memang akan cari alternatif lain seperti makan. Kita akan cari kuda-kudapan. Kalau kita bosan kita memang akan cari benda untuk kita kunyah-kunyah dan sebagainya. Jadi dengan penggunaan Puak Pine Tox ni sebenarnya saya rasa sesuai untuk kita masyarakat Malaysia yang lagi-lagi sekarang ni dah boleh pergi mall, dah makan macam-macam jenis makanan sehingga kadang-kadang tu dekat tempat meja makan lagi belum balik rumah dah kena buka sikit butang tu, dah penuh perut, orang cakap apa, dah tak boleh cangkuk. Dah tak boleh muat dah. Dah tak muat dah. Jadi anda boleh amalkan Puak Pine Tox Fiber ni selepas makan, dan produk ini kalau anda ada berat 70 kilo ke atas, saya sarankan anda amalkan 2 kali sehari. Kalau berat 70 kilo ke bawah, amalkan 1 hari sekali. Dan produk ini sebenarnya mengandungi hudia dan inulin yang bantu singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam, bantu dapatkan saiz badan idaman dan bantu supaya kita lebih mudah profesion agar kita tidak lagi masalah saiz fizikal yang tidak seimbang. Dan produk ini memang sarankan untuk lelaki dan wanita yang ada masalah susah nak membuang dan sebagainya sehingga menyebabkan anda mengalami masalah seluar ketat, perut tak selesa. Anda boleh amalkan Puak Pine Tox ni yang berharga RM38.90 saja. Baik, dan kita terus kepada Harum Jelita pula, Atira. Harum Jelita adalah pencuci wanita yang Atira rasa ini adalah produk yang bukan asing lagi di pasaran sebab kita dah berada di wanita hari ini pun dah bertahun lamanya. Ini adalah pencuci wanita yang ada rasa buat wanita kita pasti tahu bahawa kadang-kadang bahagian intim kita sensitif adalah kerana masalah keputihan yang melampau. Dan juga adalah kerana masalah kita ni salah pilih pakaian dalam yang tidak memberikan orang cakap serat peluh sehingga menyebabkan kegatalan, ada masalah bau-bauan. Jadi saya rasa sebagai wanita benda ini mengganggu kita punya keyakinan diri. Jadi penggunaan Harum Jelita ni sebagai pencuci wanita, dan dalam ini ada ramuan-ramuan herba yang kita formulasikan khusus untuk memberi kesegaran sepanjang masa dan juga ramuan manjakani dalam produk ini bantu untuk mengatasi masalah keputihan serta masalah kegatalan yang ada di bahagian intim.
Dan sebenarnya ikutkan, sebotol ni boleh digunakan sehingga 2-3 bulan. Pakai sikit saja dah cukup. Dan yang paling penting sebenarnya Fatin, ketiga-tiga produk ni ingin Ata kongsikan kepada anda. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang produk dari Jamu Jelita, buat lelaki dan wanita di luar sana yang masih belum cuba produk Jamu Jelita, anda boleh dapatkan Puak Pinky Plus ni yang berharga RM39.90 untuk 400 gram, RM96.90 untuk 1 kilo. Dan kedua produk ni sebenarnya boleh diamalkan buat mereka yang memang nakkan kulit yang cantik, yang tiada masalah, yang tak nak makeup tebal, nak kulit glowing, boleh amalkan Pinky Plus. Dan yang nak ada saiz badan idaman, boleh dapatkan Puak Pinetox Fiber berharga RM30.90. Dan Harum Jelita berharga RM18.90. Dan sebarang pertanyaan lanjut, boleh WhatsApp Batira di 0113535753 dan dapatkan produk Jamu Jelita di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Dan pesanan Atira untuk pengguna. Okey, jadi yang mana nak jadi stokis kami pun boleh hubungi 0113535753. Dan buat anda yang nakkan produk secara diskaun, jangan lupa layari www.jombai.my. Dan ketiga produk ini merupakan produk yang Ata jamin kalau anda beli, anda pasti repeat order dan anda boleh amalkan tanpa was-was sebab produk kami merupakan produk mendapat uji kaji makmal, ada pengkelasan makanan dan produk yang telah berada di pasaran hampir 10 tahun dan keberkesanannya bukan rahsia lagi. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Atira Samsudin, cukup lengkap dengan informasi. Dan penonton, kita nak bawa anda untuk terus berhibur. Kita ada satu persembahan artis dari East Arfan. Jom kita saksikan dengan lagu Tiada Bernokta. Berkenang mengalir tak berpaling, semuanya yang diimpikan hancur di dalam kesengsaraan, tergantung hanya tiada nokta. Apa yang harus diperbuktikan, kita dah tak sehaluan. Kau pinta aku tu beri segalanya, kau khianati, kau pendusta. Bila musnah kini semua bahagia, tiada cerita yang manis dilakar, hanya penderitaan disambut kecewa, hancur kau remukan. Apa yang harus diperbuktikan, kita dah tak sehaluan. Kau pinta aku tu beri segalanya, kau khianati, kau pendusta. Bila musnah kini semua bahagia, tiada cerita yang manis dilakar, hanya penderitaan disambut kecewa, hancur kau bila musnah kini semua bahagia, tiada cerita yang manis dilakar, penderitaan disambut kecewa, hancur kau remukan. Sadis terbunuh, sakit ditembus oleh kata
Okey, itu dia Tiada Bernoktah daripada Is Irfan. Ini adalah single pertama daripada Is dan kalau anda pernah mendengar lagunya sudah pun mencapai tontonan sebanyak 100,000 tontonan di YouTube dan kini dalam talian kita bersama dengan Is Irfan. Hello, selamat tengah hari Is. Hello, Is boleh dengar? Okey, baik. Sementara kita menunggu Is, bagi anda yang mungkin mengenali Is, anda mungkin tahu yang Is masih baru dalam industri muzik ini dan ibunya, dengar kata ibunya yang mendapat tahu yang Is ada bakat menyanyi. Jadi nak tahulah daripada Is, benarkah ibu yang mendapati Is mempunyai bakat menyanyi ini? Sudah pun terhubung. Is, selamat tengah hari. Hai. Hai Is, tahniah atas single pertama awak iaitu Tiada Bernoktah. Thank you. Okey, sebelum nak tanya mengenai lagu ni, tadi saya ada bercerita sedikit bersama dengan penonton yang saya ada terbaca yang awak tidak pernah terlintas dalam fikiran awak untuk menjadi penyanyi, tapi ibu awak yang mendapati awak ada bakat untuk menyanyi ni. Betul ke Is? Betul. Mungkin Is boleh bercerita sedikitlah, flashback sedikit macam mana ibu mengenal pasti dan setelah itu Is mengambil kelas vokal. Dulu saya tak minat menyanyi. Just minat menyanyi kat tandas je lah. Tapi one day tu my mum dengar Is nyanyi dan dia hantar Is dekat kelas vokal lagu Melayu asli. Start situlah minat menyanyi sampai sekarang. Okey, tahniah. Terima kasihlah kepada Ibu Is ya yang mencungkil bakat Is. Okey, baik, kita nak Is bercerita mengenai lagu terbaru ini iaitu Tiada Bernoktah. Okey, lagu Tiada Bernoktah ni misalkan tentang satu couple yang nak pergi ke alam perkahwinan. And then salah perempuan tu dia macam berpaling lah, bercurang dengan lelaki tu dengan orang lain. Dan perempuan tu dah dengan lelaki lain. And then perempuan tu kena tipu pula dengan lelaki lain. Dan perempuan tu dah cuba datang balik dengan lelaki yang first tu. Okey. And then lelaki yang first tu macam tak nak terima lagi lah. So, alamak. Macam tu. Okey, banyak sangat kes tipu ni. Okey, baik, nak tahu juga siapa yang menulis lirik dan siapa komposer untuk lagu ini dan apa antara mungkin sumbangan Is sendirilah. Ada tak Is menyumbang pada lirik ataupun jalan cerita lagu ini? Okey, lagu ni ditulis oleh Ella Adam. Dia pun kompos juga tapi ada bagi sikit-sikit lah macam improvise sikit. Okey, baik. Is, kalau kita lihat sekarang ni lagu ni mungkin ada music videonya belum lagi ada lyrical video saja. Betul ataupun itu yang kami tonton adalah music videonya? Tak, nanti dalam masa terdekat Is akan shooting untuk music video. Okey, jadi mungkin ada perancangan tak nak buat music video untuk lagu ni Is? Ada dalam masa yang terdekat, maybe dalam minggu depan. Tengah meeting. Adakah Is akan berlakon dalam music video ini ataupun macam mana? Semestinya. Semestinya. Wah, maksudnya ada minat untuk berlakon jugalah ni. Saya suka mencuba tapi kayulah sikit. Okey, baik. Is nampak seperti seorang yang agak pemalu sedikit. Betul ke Is? Betul. Betul ya. Okey, tak apa. Apapun Is, mungkin Is boleh kongsikan jugalah. Ini adalah single pertama Is. Selepas ini apa antara perancangan Is untuk lagu-lagu seterusnya? Apa yang sudah pun mula direkodkan ataupun macam mana? Sekarang ni Is sendiri yang cuba buat lagu. Tengah nak siapkan sikit lagi. Dalam 99%, 1% lagi. Okey, baik. Dan bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan Is Irfan, mereka boleh ikuti Is di Instagram ya? Ya, boleh. Di mana tu Is? Boleh kongsikan? Is Irfan_. Okey, baik. Dan sekali lagi kami di WHI ingin mengucapkan selamat maju jaya. Terima kasih Is. Terus berjuang dalam industri muzik ini ya. Okey, terima kasih. Bye-bye Is. Bye-bye. Okey, itu dia Is Irfan. Seorang pendatang baru dalam industri muzik tetapi sedang bertukus lumus untuk menghasilkan karya-karya ataupun lagu-lagu untuk anda, penonton wanita hari ini dan semua peminat industri muzik negara. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini bergabung semula dengan rakan saya, Fatin. Wanita hari ini.
Kembali dalam WHI Extra, ada sesuatu nak kami kongsikan kepada anda penonton. Saksikan galingan hebat Sean Lee, Amelia Henderson, Shafiti dan ramai lagi dalam Romantika 4 Hari 3 Malam. Yang mana drama yang mengisahkan tentang seorang gadis yang perlu menulis artikel mengenai blind date dan terpaksa berjanji temu dengan orang yang tak dikenalinya. Ikuti kisah percintaan mereka ini setiap Rabu hingga Sabtu 9 malam di Lestari, hanya di TV3. Jangan lepaskan peluang. Itu dia Romantika 4 Hari 3 Malam, dan WHI Extra telah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Fatin, kami harapkan apa jua yang dikongsikan telah memberikan anda sedikit inspirasi. Dan seperti biasa, kami akan kembali pada hari Isnin dengan topiknya berlagak kaya hidup di luar kemampuan. Wow, macam mana ni? Biar apa-apa janji berkaya. Ya. So, jadi saksikan WHI pada hari Isnin, dan bagi anda yang mungkin ada apa-apa sambutan hari ini, tidak kisahlah sambutan hari lahir ataupun sambutan perkahwinan anda, kami mengucapkan selamat hari lahir dan yang terbaik buat anda. Dan kami di WHI, saya mewakili WHI ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada rakan pengacara saya yang menyambutnya hari ini. Selamat hari lahir. Terima kasih geng-geng WHI kerana terus bersama saya, insya-Allah. Jumpa lagi hari Isnin. Terima kasih. Bye-bye. Jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?